Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning semua. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang bercurah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, insya-Allah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat. Dan tak salah, ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Dan salam Jumaat semua, salam penghulu segala hari. Okay, so untuk pagi ni saya berada di Shah Alam. Okay, so saya kata saya untuk pagi ni saya nak share tips-tips macam mana nak jadikan kek kita ni elok, masak dengan sempurna dan moist. Itu yang you all kena tahulah. Tips-tips ni kata saya bagi tahu, share dekat you all ni macam mana saya buat daripada kek yang permulaan. You all jangan expect yang permulaan saya buat menjadi elok. Saya buat pun still kata buat tak jadi juga. Ada kala saya buat jadi, lepas pada tu buat tak jadi. So benda tu yang kata yang saya tahu, oh lagu ni rupanya, oh buat lagu ni. So benda tu lah yang kata yang menjadikan apa yang saya buat, saya kata saya tahu apa yang perlu aku buat untuk nak jadikan kek aku ni elok, masak dengan sempurna dan yang paling penting moist. Kita tak nak masak dah lah, masak okey, cuma dia jadi berderai. Kalau macam saya tak suka sangat kalau macam kek tu jadi berderai, sebab bila berderai ni nak makan pun agak susah dan dia macam terlampau gebu sangat. Bila terlampau gebu, dia nak makan pun dia macam berderai-derai. So benda tu bagi saya dia tak pernah okey lah, sebab dia terlampau gebu sangat. Assalamualaikum Nori, akak dah makan brownie, mantap, sedap, alhamdulillah, thank you kak. Okay, thank you so much yang mana support, yang mana yang dah order, kena terpaksa pre-order. Sebab apa? Sebab stok tak cukup, so terpaksa pre-order deh. Nanti team saya akan bagi tahulah bila dah siap tu. Sebab sekarang ni tengah pre-order. Pre-order deh. Sebab tak ada adik saya pula. So yang mana yang order tu 3 in 1. Sebab sekarang ni dah habis dah yang brownie yang pack kecil tu. 3 in 1, you dapat brownie 1, you dapat krepek ketam 2 lah. Okay, so selamat pagi Nori, selamat pagi. You type kat komen dulu, clear ke tak? You type kat komen dulu. Dulu selalu dengan cerita pasal perjalanan akak nak jadikan kek yang super. You expect saya buat jadi. You expect saya buat jadi gebu, molek. No, saya buat pun still tak jadi lagi. Ui, sangat mencabar tahu dok. Itu kata baru buat kek. Belum lagi perjalanan nak struggle sehingga saya kata saya berada pada tahap sekarang ni. Sangat mencabar diri saya lah. Sangat mencabar. Saya tak boleh nak share. Apatahlah lagi kalau macam dengan suami saya pun, dia sebab apa tu, perjalanan kami berbeza. So kata kalau nak share tu, dia pun tak sebab bila orang ni tak berada di tempat kita, ataupun bila orang ni tak buat bisnes, dia tak boleh nak kata nak bagi kata macam mana cara nak struggle, macam mana nak improve bisnes, tahu tak? So kita kena berkawan dengan orang yang buat bisnes lah untuk kita nak improve benda tu, untuk nak lebih lagi. Clear? Selamat pagi. Ada kat Shah Alam ke? Teringin nak jumpa Nori. Saya ada kat Shah Alam. Lupa nak cakap KL. Nak cakap KL. Kita cakap KL ni. Okay, pagi hari ni kita start lah cakap KL ya. Tak boleh lah, kita kan orang KL ni. Nori, kalau Black Forest, kek coklat apa yang sesuai, span atau coklat moss, kuku atau bakar? Kek kalau kek Black Forest tu kena buat kek span akak kena buat kek span. Saya buat 2 pilihan. Akak just boleh buat pilih mana akak nak guna
tepung vanila, lepas tu campur dengan serbuk koko pun boleh, ataupun akak beli coklat sponge milk pun boleh. Dia boleh dua choice. So it's up to you. Kalau macam yang kukus tu dia bukan untuk kek Black Forest. Dia macam kalau kek untuk kek macam coklat indulgence, boleh lah. Kalau coklat indulgence, coklat tornado tu, kek tornado tu boleh lah untuk pakai kukus. Kalau macam kek yang macam Black Forest macam tu, kena bakar. Okay, Putrajaya clear. Hai Norris. Hai. Mentah nak pergi mentah. Kejap. Lupalah. I kan orang Kuala Lumpur. Orang Kuala Lumpur. So kena cakap luar lah. Kena cakap kek. Asalkan Norris clear je. So okay, macam mana ni tip apa yang saya share ni adalah berdasarkan pengalaman saya, macam mana saya nak jadikan satu-satu kek tu jadi moist, dan pemilihan bahan permulaan. You all kena tahu pemilihan bahan ataupun bahan-bahan yang you all nak masukkan untuk satu-satu kek tu sangat-sangat memainkan peranan. Itu yang you all kena tahu. Sebab itulah kenapa permulaan saya bagi tahu. Okay, permulaan untuk nak buat kek, you all kena pastikan you all menggunakan gula kasta. Cannot gula icing. Tahu tak? Cannot gula icing ataupun gula kasta. Kasta pula dah. Gula kasar. Tahu tak? Pastikan you all buat ataupun nak buat kek, pastikan you all guna gula kasta. Tetapi kalau you all nak buat cookies, dia berbeza. Ada certain cookies kita menggunakan gula kasta. Ada certain menggunakan gula icing. Itu first step yang you all patut tahu dan kena tahu dan wajib tahu untuk nak jadikan kek kita ni moist, elok masak dia. Lepas tu gebu dia tak ada lah sampai berderai. Kalau kek you all berderai tu, sebab apa? Sebab selepas you all tahu dah bahan-bahan yang you all guna kan untuk you all nak jadikan satu-satu jenis kek tu. Contohlah you all nak buat kek marble ataupun butter kan. You all tahu dah okay, bahan-bahan apa yang nak masukkan. Okay, kita kena cakap keluar. Lepas tu, selepas you all tahu, so you all next step you all kena tahu kan, you all kena tahu. Terbalik dah nak cakap luar ni. You all kena tahu, okay, selepas you all buat, you all tahu adunan ataupun bahan-bahan yang untuk satu-satu jenis kek tu, you all kena pastikan masa you all putar tu, macam mana cara you all putar. So di sini bila mana you all buat kek marble, contohlah ini saya nak tunjuk contoh dah satu jenis kek. Okay, kek marble. Okay, selepas you all tahu, okay, you all nak mixerkan dia. Okay, you all nak mixer. Okay, you all kena tahu permulaan untuk you all nak mix supaya nak jadikan kek marble adalah you all kena putar margarine ataupun butter dengan gula kasta. Itu yang you all kena tahu. Dan pastikan you all masukkan sedikit. Ini tips yang saya nak bagi deh. Masukkan sedikit. Bila mana you all menggunakan butter ataupun margarine, pastikan you all masukkan sedikit garam. Garam halus di dalam permulaan. Masa kita nak putar tu, masukkan sedikit. Sebab apa? Sebab kita tak nak kek kita ni kata manis, dia rasa manis je. Kita tak nak lagu tu. Kita nak biar campuran dengan garam sedikit supaya nampak kelainan dan rasa dia tu tak adalah terlampau over sangat dengan gula. Sebab lepas ni kita kena campurkan dengan coklat apa semua. So nanti dia akan manis. So untuk kita nak cover dia, pastikan masukkan garam. So itu tip dia untuk pagi ni saya nak share dekat you all. So semoga apa yang saya share ni bermanfaat. Ini cara saya deh. So di mana bila melibatkan butter, sabutlah orang nukir ni. Aduh lah. Inilah dia nak nukirnya. Okay, bila mana you all masukkan permulaan, you all nak mixkan, bila mana you all nak gunakan butter ataupun margarine, pastikan you all masukkan sedikit garam.
cebisan, orang kata satu sudu kecil tu pun sikit je lah. Jangan terlampau banyak sangat garam. Itu tip dia untuk pagi ni saya nak share untuk permulaan. So, bila mana you all putar dia, pastikan putar dengan kadar yang medium. Tak boleh high speed. Bila mana you all guna butter ataupun margarine, pastikan you all guna speed yang medium. Speed yang medium. So itu tip dia So untuk kita nak jadikan adunan kita ni moist elok, itu tip yang saya buat lah. Macam mana cara dia untuk kita nak jadikan kek kita ni elok dan masak dengan sekata cantik molek. Okay, so lepas pada tu, lepas kita putar dia dengan medium, walaupun banyak mana styrofoam walau banyak mana pun you all gunakan you all punya kata adunan you all, banyak mana pun pastikan banyak mana nak masukkan garam tu, cengkera je, anggaran saja, sedikit saja, satu sudu kecil tu. Sudu kecil you all satu sudu kecil tau dok. Jangan sudu besar, sudu kecil. Basuh sikit je. Sebab kita nak cover dengan gula tu, so kita akan masukkan garam. Itu memang tip dia. Itu nak tip kita bila kita makan tu, dia rasa macam rasa lemak-lemak sikit, dia rasa macam bila campuran garam dengan gula ni, dia rasa berbeza deh. Dia bukan kata-kata. Jangan. Okey. Salam Nori, saya tak nak mendahak kepada resepi. Nak buat Hokkaido, tepungnya tak ada di tempat saya. Kena order online lah jawabnya kan. Maksudnya 3 jenis tepung tu tak ada. Tepung dia Hokkaido ni, tepung Hokkaido, ataupun you all nak buat Hokkaido, you all kena pastikan pakai tepung Hokkaido. Dia banyak pilihan you all boleh guna. Tepung Hokkaido boleh, tepung Nova boleh, tepung satu lagi saya lupa dah tepung tu. Tapi 2 pilihan tu lah. Sebab satu lagi tu dia jarang ada tepung tu. Jarang ada. Kalau kat Kelantan pun ada Kelantan. Kat Kelantan pun jarang lah. Bukan jarang, ada satu kedai je ada. Biasa tepung Hokkaido. Tapi tepung Hokkaido tu mahal lah. Memang mahal lah sikit. Tepung Hokkaido. You all tak boleh, kalau nak buat Hokkaido ni, dia kena campuran. Dia kena campuran tepung Hokkaido dengan tepung gandum. Baru kek kita ni jadi gebu comel molek. Dia memang campuran. Kalau dia buat overall, dia overall. Sebab kalau macam saya belajar yang tu, memang kena campur dua tu. Memang kena campur. Kalau macam saya dah try buat yang pilihan lain, selain tepung Hokkaido, boleh buat tepung Nova, boleh. Nova, Nova. Boleh beli kat kedai bahan kek ada. Tapi tepung Nova tu pun jarang lah. Kalau tepung Hokkaido tu overall, boleh dikatakan overall kedai ada tepung Hokkaido. Noris, kek kalau dah masak terus keluarkan dari oven atau ada step? Okay. Sabar tu. Sabar lu kak. Akak ni kan yang bagi semalam kan. Yang apa tu berkedut. Tak apa, nanti tim saya cuba selesaikan masalah kak. Sak bimbang. Okay. So, selepas you all putar dia, dengan molek-molek ni tip dia ni. Saya tak nak you all berlaku sebarang masalah lagi bila mana you all buat kek. Tahu tak? So, bila mana kita putar dia, bila melibatkan margarine ataupun butter, pastikan speed yang medium. Okay, speed yang medium, dan pastikan kita putar sampai kembang. Bukan over terlampau sangat. You all kena pastikan kembang dengan sekata molek. Maksudnya di sini, alhamdulillah. Maksudnya kembang dengan sekata tu, maksudnya apa tu? Nori nak tanya berapa lama nak pukul butter tu dalam speed medium sampai kembang. Berapa lama tu bergantung juga you all punya mixer. Sebab kalau saya bagi tahu 5 minit, you all punya mixer macam mana tak tahu. Mixer you all tu. Sebab mixer brand, setiap brand lain-lain. Sebab itulah dia punya, sebab seperti saya bagi tahu, okay, you all nak beli mixer, beli yang berkualiti. Sebab bila berkualiti, speed dia tu, dia kalau dia laju, dia lain. Kalau you all bezakan macam KitchenAid dengan brand-brand yang lain, Panasonic ke apa, dia berbeza.
Dia sangat berbeza sebab dia punya kata kualiti di sini adalah masa kita putar dia walaupun KitchenAid speed 3, contohlah KitchenAid speed 3, kalau Panasonic ke brand-brand Sharp apa semua speed 3, you all tengok beza dia macam mana. Sangat berbeza. So sebab itulah pemilihan mixer pun sangat memainkan. Better beli yang high quality. Sebab apa? Sebab bila mana you all beli yang quality, dia punya lebih tahan lama. Lepas tu kita putar tu, dia cepat tau tu. Dia cepat. Kalau cepat ni, dia tak adalah masa dia tu terlampau lama sangat. Gitu maksud saya gitulah. So lepas pada you all putar tu, pastikan bila putar kembang. Bagi kembang nak tahu macam mana kembang, dia akan tukar color, bertukar berwarna keputihan, kuning, dia kuning kering gitu Kalau macam kita letak butter, dia warna kuning, dia kuning macam mana, kuning gini ke. Ni ke kuning yang contohlah ni kuning margarin gitu ke. Tapi bila kita putar dia tu, putar dengan speed yang medium, kita putar sampai kembang, dia akan bertukar color. Dia jadi saya jenama Sharp pakai. You kena tengok jugalah, sebab saya pun tak boleh nak ni, sebab setiap brand tu sangat berbeza. Dia banyak kualiti dia lah. Kualiti. Sebab tu lah ada mixer yang sampai mahal. Kalau macam KitchenAid tu dia mahal. Kalau macam saya pakai Spa. Kalau macam bakers ramai lah pakai Spa. Memang pakai Spa lah. Saya thank you nak ilmu yang baik. Hak tak baik gapo nak share nya. Hak tak baik. Alah tak boleh lah cakap KL. Ingat mixer brand apa yang bagus. Mixer you all boleh tengok lah. Boleh survey dekat Google. Kau tengok yang high quality. Mixer biasa you all boleh tengok. Orang pakai KitchenAid, biasa orang pakai Spa. Kalau macam saya pakai Spa. Sebab Spa ramai macam kedai bakery, kedai bahan kek, dia jual Spa. Dia jual brand Spa ni. Sebab apa? Sebab dia nampak kualiti Spa tu. Sebab kalau macam chef dia memang banyak pakai Spa lah. Dia Spa pakai. Kalau you all tengok yang apa tu, Secret Recipe, dia punya itu apa nama Chef Khairi tu. Dia pun Chef Khairi Anwar apa nama ingat lah. Yang tu dia pakai Spa juga. Dia pakai Spa. Kalau you tengok banyak. Kalau macam chef dekat Malaysia lah, kebanyakan dia pakai Spa. Ada juga yang pakai KitchenAid lah. You tengok, boleh tengok. Ada dia pakai Sharp. Boleh tengok. Adakah dia pakai Panasonic? Boleh tengok tahu tak. Saya kalau macam saya ni, saya suka perhati. Saya suka perhati tengok je, dia ni pakai hot ni. Sebab itulah pemilihan mixer sangat memainkan peranan. Kalau kek yang letak minyak, macam mana pula ya? Sabarlah kak. Okay. So selepas dia akan tukar warna dia akan jadi krim. Daripada kuning dia akan jadi krim. So you akan pastikan walaupun kata kembang, tapi kembang dengan sekata molek. Maksudnya kembang dengan sekata, pastikan kembang tu biar dia sekata, dia punya gula tu tidak ada. Faham tak? Maksud dia dah pecah dah molekul. Sebab itulah mixer sangat memainkan peranan. Walaupun setengah-setengah kalau mixer tu dia dah kembang, tetapi di dalam tu rasa lagi gula-gula. Sebab itulah kek kita bila kita bakar, dia akan jadi bantat dan dia akan jadi berair. Sebab apa? Sebab bila you putar tu, dia kembang, tapi kembang pun dia rasa. You boleh ambil adunan dia tu, rasa dengan gini. You rasa, adakah dia rasa kasar? Dia rasa ada lagi molekul gula kastar yang kita masukkan tu. Kalau ada lagi, memang tak boleh lagi. You kena putar lagi. Macam mana cara nak putar? You kena ambil spatula. Kuih sikit. Kuih sikit. Lepas tu you kena putar balik. Putar sekejap lah. Sebab dia dah kembang. Kalau you putar terlampau lama, memang dia akan jadi terlampau lama kembang. So kek kita akan jadi berderai pula. Kek kita akan jadi berderai. Itu efek dia. Bila kita terlampau lama kita kembang, kek kita akan, bila kita bakar, bila dia masak semua oleh, dia akan jadi gebu juga. Dia akan jadi gebu.
Sebab dia dah kembang. Lepas tu kita punya gula-gula tu dah pecah dah semua, dah sekata molek. Dan kita masukkan dalam oven, masak molek, gebu, nampak gebu, tapi bila kita potong dia akan jadi berderai. Sebab apa? Sebab kek yang kita mixer tu dia lepas lampau over sangat. So sebab tu lah kek kita akan jadi berderai. So kalau macam kek yang melibatkan minyak, you all kena tahulah step dia. Adakah kek kita akan masukkan first dengan last? Biasa akan gitulah. Akan masukkan first ataupun last. Dia tengok juga kepada jenis kek yang you all nak buat. Kalau kek yang melibatkan last kali, pastikan you all kena putar biar kembang elok dia. Lepas tu you all kena tukar speed sebab you all tak boleh high speed. Sebab bila kita putar dia, kalau macam contohlah kita nak buat kek vanilla tu saya ajar you all buat high speed. Bila mana you all buat high speed jangan sampai ke habis, bila you all terus masukkan minyak, dia tak boleh nak cover, tau tak? Maksud ni dia akan cepat-cepat mampak, dia akan cepat-cepat turun minyak tu. Sebab itulah saya tukarkan speed yang medium ataupun low speed. Lepas tu baru masukkan minyak. Baru dia boleh kontrol keseluruhan adunan kita bila melibatkan minyak. Okey? Anda faham? Gitu. So, api untuk Hokkaido guna oven 100 liter. Berapa ya, Norris? Okey, sekejap deh. Sabar. Okey. So, di sini, bila mana kek yang melibatkan butter, saya bagi tahu dekat you, saya nak buat kek marble kek. Okey. So, bila mana kek yang melibatkan, bila kita putar dia margarine dengan butter, selepas dia kembang, selepas adunan kita kembang dengan elok tu, pastikan low speed, tukar speed. You all nak tukar speed macam mana? You all kena tutup, lepas tu baru tukar. Jangan duduk buat, tukar terus tanpa tutup. Sebab apa? Sebab nanti mixer kita akan cepat rosak. Faham? You all bayangkanlah kita duk lari kuat, tiba-tiba orang suruh berhenti bak gitu. Tak boleh juga. Mesti slow. Sama dengan kereta juga. Kereta laju-laju. Dengan 180 dengan mengejut. Lagu mana jadi kereta? Sama juga mixer pun. You all kena pastikan bila laju tu, you all kena tukar speed ataupun tutup speed. Tutup switch, baru you all tukar speed. Itu memang cara dia. Tahu tak? Sebab nanti takutnya kita kata kita punya mixer akan cepat rosak. Memang mula-mula dia tak akan efek lagi. Lama-lama dia akan cepat rosak. So bila mana tukar speed, satu, pastikan you kena masukkan essence vanilla. Itu memang kena masuk lah. Essence vanilla banyak mana? Essence vanilla bergantung juga kepada you all punya adunan you all. Banyak dalam suku botol kecil tu. Alah, botol kecil ni. Ada belakang sini. Ada semua. Ada belakang. Okey, botol ni kan. Contoh lah ni. Botol ni. Okey, you all masukkan sedikit je. Suku je, sikit je. Sebab apa? Sebabnya takut nanti bila terlampau banyak essence vanilla, kek kita akan jadi rasa macam sengat. Macam dia rasa macam rasa sangat essence vanilla tu, tak nak. Sebab kita nak cover dia. Essence vanilla ni kita nak biar dia bau wangi, lepas tu dia nak cover dengan masukkan telur apa semua tu. So dia akan nak cover benda tu, tahu tak? So kita akan masukkan sedikit saja. Jangan terlampau banyak sangat masuk essence vanilla. Okay. So, biasa kalau macam untuk kek ni, biasa standard lah. Standard. Kalau macam kek Hokkaido pun kek juga. So, dia memang standard lah. Antara 170 hingga 180. Bergantung juga you all punya oven. Memang dia sama saja. Kecuali biskut je. Biskut memang kena tukar suhu 130 hingga 140. Antara 130 hingga 140. Itu suhu untuk biskut. Kek 170 dan 180. Bergantung juga kepada you all punya oven. Kak pakai Eba. Macam-macam kata. Boleh tak Dek Nori recommend? Stand mixer. Jenama apa elok? Biasa orang sekarang ni pakai KitchenAid. KitchenAid Spa. Itulah yang saya tahunya. Sebab yang tu memang yang kualiti dia memang okey lah.
yang ramai yang dah guna bagi tahu feedback dia okey. Saya suka tengok feedback, tahu tak? Bila mana kita nak kita nak beli benda yang yolah, buat pelaburan yang agak besar tau dok. Untuk mixer ni, contohlah 1,000 ke 2,000. Kita mesti kena survey. Survey dulu, tengok dulu dekat Google, tengok dulu dekat website, tengok dulu dia punya feedback dia. You boleh tengok dekat Shopee, you boleh tengok kat Lazada, tengok feedback dia. Walaupun you tak nak beli kat Shopee ataupun Lazada, you tengok feedback dia. Yang bawah-bawah tu tengok feedback dia. Macam mana feedback dia. Itu yang kita nak trust dengan produk tu, tahu tak? Kita nak trust, tahu tak, dengan brand tu. So bila kita nak trust dengan brand tu, kita kena tengok testimoni dia, feedback dia. Tengok lagi banyak feedback, lagi kita yakin nak beli dengan brand tu. Gitu. Itu yang saya buat. Saya buat gitu tak tahulah orang kata brand ni okey. Saya tengok dulu, survey dulu. Itu kita duduk kat rumah saja. Orang lain ni tak ada dah pergi kedai tu. Lepas tu survey kedai tu. Bukan dia. Saya bukan gitu deh. Nak pergi kedai tu. Tak apa, kedai ni lah. Kedai ni kurang lagi RM2. Beli sini. No. Tak. Saya tu bukan gitu. Saya bukan gitu deh. Saya suka tengok dekat telefon lah. Saya tengok dulu. Sebab itu jimat masa. Kita duduk kat rumah saja. Kalau kita tak ada kerja, tu pun malah, tahu tak? Saya tak suka. Tak tahulah you all. Pergi kedai tu. Nak pergi kedai tu pula. Hari ni habis kedainya pergi. Better you all tengok sekarang ni dunia online belaka semua. So you all tengok je lah dalam telefon je. Tengok feedback testimoni situ. Tengok je. Lepas tu you all tengok kedai. Tulislah kedai kat mana ada jual benda ni. So kita tengok. Sebab biasa sekarang ni memang dia kata dia punya harga tu tak super dulu, tahu tak? Sekarang ni memang dia buat fleksibel belaka semua. Sama juga macam telefon. Telefon you pergi beli situ pun 499. Contohlah. Situ pun 499 juga, sama je. Sama saja. Dia macam lebih kurang, tahu tak, harga dia. Kalau you all baru nak newbie, baru nak berjinak-jinak untuk nak buat kek, nak buat roti ni, saya tak recommendkan you all beli mixer yang besar. Yang berapa kilo dah tu, besar macam saya ada tu kan. Tak recommendkan benda tu. Sebabnya SSOD okey. Dia macam KitchenAid juga, lebih kurang. Okey, saya tak recommendkan you all beli yang besar. Sebab saya tahu you all akan datang, you all contohlah you all aku nak buat bisnes roti, aku nak buat. You all permulaan ni takkanlah you all buat banyak terus. Orang nak kenal you all step by step. So kalau macam saya tak recommendkan you all beli yang besar. Better yang beli kecil je, dalam 10 kilo ke, yang 5 kilo ke dulu, permulaan dulu. Sebab itu lagi senang lah. Sebab kalau yang besar ni kita kena guna adunan banyak. Bila guna adunan banyak ni orang tak kenal lagi kita. Macam mana kita nak buat banyak? Kita berani kan nak buat banyak, nak buat untuk jualan banyak-banyak ni. Tahu tak? So better beli yang medium dulu lah mixer. Jangan beli besar lagi. Sekarang di mana saya duduk? Shah Alam. Salam Norris. Krim tu macam mana cara nak buh color? Krim mana tu? Letak je lah color. Letak je color. Nak letak color apa? Oil base pun boleh, gel base pun boleh. Orang Kelantan ke orang KL ni, boleh dua-dua. Semua sama je. Tidak menjadi isu lah orang Kelantan ke orang mana-mana pun. Alah. Tak jadi isu Alah punya Kelantan kat nak je. Yang teragi Kelantan. You tengok, jarang tahu dok. Kelantan jarang orang nak duduk rumah yang macam ini. Dia duduk rumah yang rumah teres je ni. Orang Kelantan suka duduk rumah kampung. Sebuah. Sebiji. Pergilah kalau orang tak, you all yang tak atas Kelantan, you all rugi besar. Baik pergi. Cuti-cuti ni pergilah, ambil peluang pergi. Tip yang sangat muafaat.
Bagi kami yang baru berjinak dalam bidang ini, saya tak nak you all tersalah. Sebab tu saya bagi tahu, share dekat you all tips-tips dia supaya you all tak, macam mana aku nak buat ni? Lagu mana nak buat? Aku lagi ni. Tahu tak? Salam Nori, fresh cream lepas putar, simpan chiller berapa lama boleh tahan? Semalam tak sempat tengok, ada kerja. Yuk, tak sempat tengok tak apa kak. Akak boleh tengok balik. Saya tak delay pun akak. Akak boleh tengok balik. Takkanlah akak kerja 24 jam. Akak kerja 24 jam. Akak tengok balik. Biasa kalau macam fresh cream ni, biasa dalam seminggu. Seminggu okey lagi lah, 7 hingga 10 hari. Kalau you all buat jadi elok. Kalau tak jadi elok, 3-4 hari gitu je, dia akan jadi berair tau. Dia jadi berair. Hai Nori, salam dari Sabah. Hai. The Baker okey tak? Okey. Orang Kelantan comel-comel. Of course lah. So, di situ, bila mana you all dah buat kembang dah, putar dia tu, buat kembang, lepas tu you all kena tukar speed, low speed. Speed nombor 1. Speed 1 dia buat slow je. Kita next step kita nak masukkan tepung lagi, lepas tu telur lagi. So you all kena selang-selikan. Jangan masuk tepung semua tepung. Jangan masuk telur semua telur. Cannot. Alhamdulillah. Tak boleh. You all kena pastikan you all masukkan tepung. Lepas tu diselang-selikan dengan telur. Lepas tu tepung pula. Telur pula. Tepung telur. Sampailah habis. Jangan you all main hantar ya. Tak jadilah. Kek kita akan jadi batat. Kek kita dia tak boleh nak ni. Sebab kita kena selang-selikan. Baru kek kita akan jadi elok. Elok. Tahu tak? So selain daripada tu juga, bila mana kek yang melibatkan margarin ataupun butter ni, dia kena seeloknya dia kena masukkan susu segar. Itu yang lagi moist lah kek kita. Susu segar. Susu segar. You pergi beli kat kedai, nama dia fresh milk. You jangan tanya saya, selain daripada fresh milk boleh gunakan. Itu is up to you. Saya bagi tahu dah, jangan derhaka pada resepi. So selagi you all tak jumpa fresh milk ataupun susu segar tu, selagi tu it's up to you. Kalau you all nak gantikan dengan susu cair, itu you all lah yang bertanggungjawab. Saya tak akan bertanggungjawab sebab saya dah bagi tahu dah. Saya dah jalankan tanggungjawab saya untuk saya nak share. Saya menggunakan susu segar. Kek bila mana kita yang melibatkan butter ataupun margarin, kita nak cover benda ni supaya kek kita ni jadi moist, masukkan susu segar. Masa mana nak masukkan susu segar? Last step masuk susu segar. Last step. Masukkan susu segar tu last step. Tak kira lah kek you all kek nak buat kek red velvet ke. Sebab kek red velvet pun pemula pakai margarin ataupun butter juga. So kita akan masukkan susu segar. Nak jadikan kek kita ni rasa dia lemak berkrim, disukai ramai. Gitu. Kelang dengan Shah Alam sebelah je. Nori, marilah datang rumah kak. Kak nak jamu apa kak? Tak adalah, saya duduk ni. Saya nak pergi kat tim saya ni. Sekejap lagi tengah hari nanti. Saya ni kata boleh pergi mana-mana. Tak ada masalah. Nori, saya buat red velvet cake. Kenapa jadi color coklat kelabu, tak jadi maroon color pun? Kak buat macam mana? Akak buat macam mana? Akak biasa kan, kalau macam tepung yang dah siap, dia ready made tu, dia ada color, dia kena letak lah. Ada yang dia buat dah warna sebut, dia campur dah. Ada yang belum campur lagi. Ada yang kena masukkan kelabu tu. Saya nak sure lah kenapa, macam mana akak jadi macam tu. Kalau coklat tu, yes, kebanyakan orang jadi gelap lah. Akak kena campurkan, tak jadi maroon tu. Sebab permulaan tu akak buat tu, adakah akak campurkan dengan serbuk koko? Permulaan tu, adakah akak masukkan serbuk koko?
Sebab kalau macam kek red velvet ni kena masukkan serbuk koko campur dengan tepung gandum tu. Lepas tu baru kita masukkan red velvet Imalco. Kena masukkan red velvet Imalco. Dia tak boleh nak masukkan warna merun saja, tak boleh. Ataupun warna red chili ke, ataupun warna bright red ke, tak boleh. Dia tak jadi red velvet. Dia kena masukkan red velvet Imalco. Akak pergi beli dulu red velvet Imalco. Royak dia. Rayak kat dia. Bagi tahu dia, saya nak red velvet Imalco. Nanti dia bagi. Dia tahulah. Masa yang sesuai bakat untuk Hokkaido 20 atau 30 minit. Bergantung juga. Biasa dalam standard dalam 20, antara 20 hingga 30 minit lah. Jangan terlampau you masak. Nampak dia masak. Sedang-sedang masak. Tak boleh. Sebab nanti Hokkaido kita akan jadi berai. Dia akan jadi berai tau. Atas dia tu dia jadi macam kita sentuh dia kan. Kek kita ni dia macam lekat-lekat tau. Lekat-lekat, melekit-melekit gitu kan. Kita kena pastikan dia betul-betul masak. Dia betul-betul masak. Macam mana nak tahu? Dia macam dia garing sikit lah. Di atas permukaan air tu dia garing sikit. Lepas tu baru kita angkat dia. Gitu. Nori, saya nak tanya, masa yang sesuai buat kek bila ambil order? Contoh kalau customer nak hari Ahad ni, bila boleh saya buat? Kalau tak ada chiller, boleh letak di luar tak? Akak, chiller, takkanlah rumah akak tak ada peti? Tak ada chiller pun tak apalah. Peti, takkan ada? Peti. Ginilah akak, kalau akak peti akak penuh hari Ahad akak boleh buat esok boleh. Esok hari Sabtu kan boleh. Hari ni pun sepatutnya boleh dah buat ni. Hari ni pun boleh. Tahu tak? Hari ni pun boleh. Kalau akak hari ni akak kena letak lalu wrapping elok tu baru letak dalam peti. Tapi kalau macam akak peti saya ni penuh. Okey. Akak buat hari esok, lepas tu akak hias tu hari Ahad tu. Contohlah hari Ahad tengah hari dia nak ambil, akak malah nak letak dalam peti kan. Takut penuh peti tu. Akak boleh hias hari Ahad pagi tu boleh. Kalau sempat lah. Kalau macam saya sempat lah. Kalau orang nak ambil pukul 10 tu sempat lah. Gitu. Fresh meat letak berapa banyak? Tengok juga bergantung. Biasa standard dalam, kalau saya buat dalam 500 gram. Saya letak margarin pelangi tu kan. Saya akan letak dalam lebih kurang dalam 200 gram susu segar. 200 gram lebih kurang susu segar. Gitu. Dia tak boleh kurang. Kalau kurang pun dia jadi kering. Kek kita akan jadi kering. Tunjuklah gambar susu segar. Allah, gambar susu segar pula dah. Susu segar. Susu segar ni banyak. Nak tengok mana? Kejap deh. Sebab ramai tertukar. Kalau macam you beli Dash Lady deh. Dash Lady susu segar ni. Sebab saya pakai yang lain. Saya pakai Good. Tapi stay fresh milk lagi lah. Kejap deh. You jangan tertukar dengan full cream. Low fat. Ada belakang. Ada semua tahu tak. So jangan tertukar deh. Dash Lady tukar packaging lain lah. Lama dah tak beli Dash Lady weh. Dia ada banyak tahu dok. You jangan tertukar. Please jangan tertukar. Jangan tertukar dek. You jangan tertukar. Saya nak pergi Kelang. Sekejap lagi saya nak pergi Kelang. Saya area tim saya duduk kat area situ lah. Nama apa dah ingat dah. Bukit Petri tak ingat dah. Ingat lupa. Dia macam mana nak tunjuk ni? Ni terbaru lah. Nampak ni? Nampak? Nampak. Okey, nampak? Okey, nampak tak?
Dia akan tulis fresh made. Dia akan tulis fresh made. Ini Dutch Lady. Dia banyak brand. You all beli kat, you all pergi tengok kat kedai. You all kena tilik dia. Takut tertukar dengan dia ada full cream. Ada low fat. Ada brand macam-macam ada. Ada yang biasa, ada yang strawberry. Tak nak fresh made saja. Susu segar sahaja. Berapa banyak susu tu? Saya 500 gram lebih kurang 200 gram lah, lebih kurang 200 gram. Kalau macam dia tengok juga, bergantung juga kepada you all punya adunan kek you all. Adunan banyak mana. Dia tengok juga adunan kita tu banyak mana. Dia tak boleh main hantam je. Hak tu pun 100 gram, hak tu pun 1 gram tak. Dia bergantung juga kepada you punya adunan. Sebab setiap adunan dia tak sama. Bahan-bahan tak sama. Kalau nak buat topi coklat tapi tak ada whipping cream, boleh ganti apa ya? Yang ni saya dah share dekat saya punya group Knowledge Economy. Saya dah buat 2 choice. You all boleh pakai yang biasa pun boleh, yang premium pun boleh. Kalau premium pakai whipping cream, tapi stok whipping cream tidak ada sekarang. So memang tak tahulah tempat you all ada ke tak whipping cream tu. Saya pun ganti dengan lain untuk nak buat Hokkaido. Minggu lepas saya ajar Hokkaido dalam grup premium. So apa tu? You all topping coklat, you all boleh buat choice lain. Maksudnya you all boleh gantikan dengan susu segar ataupun susu cair. Kalau tengok Nori ni akan nak gelak je bila Nori buat lawak. Tu dia. Lawak ke dia lah. Buat lawak apa? Tak buat lawak apa-apa. Okey, Red Velvet kena bubur serbuk koko banyak mana tu? Berapa banyak tu? Nori, apa fungsi serbuk koko? Serbuk koko dia jadi menyedapkan lah kek kita nanti. Sebab memang Red Velvet kena letak serbuk koko. Ni lebih kurang 1 sudu gitu je. Memang fungsi dia serbuk koko dia memang Red Velvet ni dia memang ngam. Dia serasi dengan serbuk koko. Kalau you tak letak serbuk koko, macam mana dia nak jadi gelap tu? Warna dia tu, dia macam mana nak jadi warna merun tu? So nak jadi warna merun, you tak boleh beli color warna merun. Dia tak akan jadi. Merun. So untuk in that case kita nak jadi merun, dia campuran. Try you tengok dekat Google macam mana nak jadi warna merun. Dia mesti campuran warna, faham? So kita akan letak warna contohlah bright red ataupun red velvet Mako. So bila dia campurkan dengan campuran tepung yang dimasukkan serbuk koko tu, kek kita akan jadi warna merun. Dia tak akan jadi warna pink. Tahu tak? You all try lah buat tanpa serbuk koko. Dia rasa dia pun tak sama. Dia memang adunan untuk red velvet memang kena masukkan serbuk koko. Hai. Nori slang orang putih. Pani tak faham pula jadi KL ni. Kek dah masak terus keluarkan dari oven ke? Saya yes. Saya memang saya tak buat kerja. Tinggal situlah. Walhal kalau brownie sekalipun saya akan keluarkan. Walaupun kata kena brownies kena biarkan dalam oven dulu, buka dulu biar nampak berkedut. Kalau you tak apa tu? Step yang salah pun nak berkedut lagu mana? Biar duduklah situ sehari pun tak berkedut-kedut juga. Tak berkedut-kedut juga. Kalau you tak tahu step lagu ni masa putar ni tak tahu cara nak buat, letak lagi lah duduklah 2-3-4 jam ke. Tak kan jadi berkedut juga. Kalau saya jenis buat kerja, saya akan keluarkan. Lepas tu letak atas besi tu kan. Besi tu lepas tu letak atas papan kek. Itu memang kerja saya. Macam tu juga saya ajar tim saya pun macam tu juga. Macam mana saya, macam tu lah tim saya. Saya ajar macam tu juga. Sebab saya tak suka buat kerja biarkan dulu dalam oven dengan harapan kek akan masuk molek. You all kalau adunan kita tu tak putar dengan elok tu, mula-mula tu bahan-bahan pun ikut dan je buat, nak jadi elok macam mana? Letak dalam oven beng. Tahu tak?
Peti apa tu? Peti biasa je. Cila tu cila tu kalau cila maksud cila je peti biasa je. Kalau you all hok peti wak jual kat kedai tu, kedai roti tu ke, kedai kek. Dia ke ada jual peti wak ada banyak pintu tu. Tu panggil cila. Kita panggil peti sejuk ya serupanya. Alolah. Nak buat kek marble jelita macam mana kalau tak nak dia turun balik bila dia dah masak? Masa ni kek marble jelita tu daripada kek marble lah. Jelita tu sebab dia kan campur dah warna. Dia bahan sama je. Sama saja dengan kek marble, kek butter tu sama saja. Cuma marble jelita tu sebab apa? Sebab kita campurkan dengan pewarna. Pewarna lepas tu dah masak tu dia letak manik lah. Dia letak dalam apa tu masak tu dia letak atas gota besi tu kan. Dia besi tu yang besar sikit. Masak macam saya ada juga yang besar tu. Ada juga. So dia akan letak situ dia akan cantik lah kejadian dia. Dia kena macam nak putar tu. Kena tahu putar tu. Nak putar macam saya aja tadi. Buat sampai kembang. Jangan terlampau over sangat. Bila terlampau over, lepas tu kalau macam you masukkan dalam oven, okey, bila masuk dalam oven, sebab apa? Bila kita nampak masuk, bila kata tengok dalam oven tu masuk dengan sekatu molek comel molek. Lembut, lepas tu turun balik. Sebab apa? Sebab you all punya adunan you all banyak. Lepas tu pergi letak dalam loyer kecil. Ataupun you all punya oven you all terlampau lama panas sangat. Sebab apa? Sebab kita tak pandai nak kontrol suhu tu. Tak pandai nak kontrol suhu. Sebab itulah, you all kena tahu, adunan banyak ni, loyang besar mana. You all tak boleh nak main suka-suka main hentam tarang je. Tak boleh. Sebab itulah kek kita tu, jadi mapak lah. Jadi kata, masuk dah, tengah tak masak. Lepas tu, nampak masak, lepas tu, duduk kejap turun. Sebab pemilihan loyang tu salah. Ataupun oven you all terlampau panas. Sebab you all punya suhu tu tak sesuai dengan suhu tu. Kena turunkan ataupun adjust sikit. Kena adjust. Memang kena adjust suhu tu. Barulah dia akan masak dengan molek. Lepas tu bila kita keluarkan dia akan tak turun lah. Nak kau tinggi ni tiba-tiba turun. Bukan dia dah tu. Bukan dia. Kek marble kalau pakai butter tak sesuai ke Nori atau memang resepi pakai margarine je? Boleh butter. Tapi butter ni, sebab butter, bila kata butter, you kena campurkan dengan margarine. Itu lebih okey lah. Sebab butter, sebab dia pure sangat. Bila pure ni, dia takut moist, gebu balik. Bila gebu ni takut dia, kita tersilap. Bila kita tersilap tang kita nak mixer ni. Kita tak pandai nak adjust time kita nak mixer ni akan menyebabkan kita akan gebu dan berderai. Sebab itulah kalau nak okey, you pakai margarine pelangi pun okey dah sebenarnya. Tahu tak? You jangan expect butter apa tu? Jadi elok kalau you tak tahu step dia. Margarine pun pakai you pakai pelangi pun okey, tak ada masalah. Rasa sedap juga kalau you pandai buat. Tahu tak? Kalau you pakai butter pun, kalau you buat tu tak jadi pun, buat gila lagu mana pun. Rasa tak sedap gitulah, keras lah. Pakai butter tu kira tu. Kalau macam saya akan ajar. Okey, kalau macam you buat biskut, saya akan campurkan butter dengan margarine. Memang kalau you tengok saya sebelum ni kan, masa-masa bulan puasa itu saya buat biskut So, saya akan campurkan butter dengan margarine sikit. Sebab apa? Sebab saya tak nak, bila kita pure sangat butter, kita overall kita guna butter, dia akan jadi gebu. Bila gebu sangat, kita nak makan ni jadi berporah, tahu tak? Makan ni berporah. Porah maksudnya kotor. Jadi makan kita jatuh habis atas meja ni, tahu tak? So untuk kita nak mengelakkan benda tu berlaku, kita kena campurkan dengan margarine, pelangi ke. Support lah pelangi, bumi putera aku. Support kita punya orang Melayu. Noris, kan nak tanya kenapa buat biskut lidah buaya dia tak rangut ya Noris? Tu dia. Nak belajar buat lidah buaya ke?
Kena cari got dia dulu. Nanti saya tunjuklah. InsyaAllah lah. Ada masa kita buat lidah buaya. Sebab kena lidah buaya ni dia senang je lidah buaya. Cuma dia rumit tang kita nak color dia tu je. Gitu. Dia tak rangut tu mungkin akak buat macam mana permulaan tu. Akak guna macam mana. Bahan-bahan tu macam mana. Bahan. Try akak buat pakai butter campur dengan margarine ni. Try akak buat gitu. Lepas tu takut macam tak rangut ni, takut akak buat tu tak berapa nak masak ngam-ngam ya pun akak angkat. Tak boleh juga. Dia kena masak lebih sikit. Dia masak lebih sikit baru angkat dia. Assalamualaikum sis, selamat pagi. Nak tanya cara nak buat topi untuk kit yang dalam bekas. Topi sama je kak. Kalau akak join saya punya grup Nori Ekonomi, dalam tu dah ada komplit dah. Akak cuma pelbagaikan. Minggu lepas saya dah ajar dah. Dua bekas SQ250 ni. Assalamualaikum Nori, nak tanya etek. Kalau tak boleh letak serbuk susu tak? Susu tepung. Letak susu tepung. Susu tepung je. Letak susu tepung. Okey. Biasa kalau tak ni memang dia letak susu tepung. Macam mana nak join grup Nori? Boleh klik link bawah tu. Sekarang tengah promo lagi 30%. Nori PJJ Lihaizah sama tim ke? PJJ Lihaizah. Tak ada. Saya PJJ Norris je ada. Tak ada. Saya tidak bergaul dengan mana-mana. Minta maaf banyak-banyak deh. Saya tidak bergaul dengan mana-mana. Saya buat PJJ. Memang PJJ saya resepi yang memang diolah oleh saya. Yang itu memang. Saya tak ada reci pelak mana-mana, tak ada. So, memang daripada resepi saya sendiri. Assalamualaikum. Red Velvet mesti pakai buttermilk ke? Apa fungsi buttermilk? Tak. Bukan. Red Velvet, you all permulaan. Sebab itulah permulaan you all kena tahu. Permulaan. Kalau you all tengok saya buat kek, saya buat hanya pakai margarin pelangi je. Saya pakai margarin pelangi, tahu tak? Kalau pakai butter, saya akan campurkan dengan pelangi juga. Itu memang step saya. Sebab saya bila saya buat pakai overall saya pakai butter ataupun buttermilk ni, dia terlampau gebu sangat. Bila terlampau gebu bagi saya dia tak berapa nak kurang tahu tak. Kurang dari segi nak makan tu dia gebu sangat. Dia berderai, dia punya tekstur tu terlampau moist sangat. Kalau macam saya nak medium moist. Saya tak nak terlampau gebu sangat. Itu. Nak buat coklat ganache guna Vivo okey tak? Coklat tak boleh. Coklat ganache tak boleh guna Vivo. Dia kena pakai whipping cream Anchor. Nori nak pergi Kelang Bandar Puteri. Dekat lah area saya. Tim Nori duduk situ. Tim saya duduk situ. Memang duduk situ. Assalamualaikum Nori. Kalau nak buat kek yang lebih nak buat kek yang lebih besar. Nak buat kek yang lebih besar, contoh 250 gram tepung, telur 4 biji. Bolehkah digandakan sukatan sekali? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Cuma jangan dulu you all nak gandakan, tapi you all pakai loyang, you all kena tahulah loyang tu permulaan tu loyang, you all pakai loyang saya berapa. You pakai loyang saya berapa. Kalau you nak gandakan, you tak boleh lah loyang tu. Contohlah you guna loyang saiz 9. Lepas tu you nak ganda, you pakai loyang saiz 10. Tak boleh lah. Sebab dia dah gandakan. Bila gandakan, you mungkin kena pakai saiz 11 ataupun saiz 12. Barulah dia akan cepat masuk. Kalau tidak, dia akan tinggi. Kalau kek yang melibatkan butter ataupun butter ataupun margarin ni, dia lambat masuk tau tak. Dia lambat masuk. Macam kek marble butter ni, dia lambat masuk. So, you kena tahu pemilihan loyang ni. Takutnya atas masuk, tengah tak masuk. Kena tahu. You nak gandakan tak ada masalah. Boleh je gandakan.
Nori, buatlah cara nak buat kek. Saya ada dah, Kak. Saya dah ajar dah. Akak boleh tengok balik live saya sebelum ni. Ada. Saya tak delete yang tu. Ada. Permulaan. Masa mula-mula sekali saya buat live. Masa mula-mula sekali saya buat live. Saya ajar buat kek. Marble tak silap saya. Rasa marble. Akak boleh tengok balik. Saya Nori, kalau kukus selalu tengah terbasah, kena air, nak buat gimana tak faham, selalu gak mendak. Oh, ini akak kena, kalau semoleknya akak kena join lah. Kena turunkan ego akak, kena turunkan, belajar lah, cari ilmu dulu, baru kita tahu oh kenapa jadi lagu ni, kenapa jadi mendak, kenapa benda ni, tahu tak? Sebab dalam saya punya grup, saya dah share dah banyak gila dah, ramai dah terhasil daripada kesilapan macam akak jugalah. Saya tak nafikan banyak kes yang berlaku lagu ni, tahu tak? Tengah basah, lepas tu jadi mendak. Akak kena tengok cara macam mana saya buat. Akak kena tengok. Sebab apa? Sebab kalau akak tak tengok, akak just tengok follow je resepi, mungkin akak boleh buat. Cuma kalau akak jenis yang nak peka benda tu, akak kena tengok macam mana cara nak buat step-step dia. Barulah akak tak akan berlaku kesilapan tengah basah kena air, lepas tu mendak, lepas tu kek kita tak masak, lepas tu jadi merekah. Akak kena banyak kata belajar, lepas tu dikelilingi dengan orang yang boleh bagi semangat dekat akak, tahu tak? Sebab benda tu lah jadi improve. Jadi orang kata kita nak biar masalah yang berlaku takkan berulang lagi. Benda yang sama berlaku, buang masa, tahu tak? Buang masa. Kalau masa tu tak jadi, tak apa ni, masa muat jadi kau tak jadi kau, masa tetap berjalan. Kalau kita ni duk ulang benda yang sama, berlaku kesilapan yang sama, so benda ni akan buang masa. Better you all buat, kata gata hidung lah pula, sama buatlah gata hidung lah. Better kata you all kena turunkan ego, cari ilmu, kena berguru, kena banyak bertanya. Itu yang paling penting. Banyak bertanya, kena kata masuk kelas. Bila kelas tu kata banyak benda, something yang you all akan dapat lah. Nori, saya nak tanya, biasa kan kita kena panaskan oven 10 minit dulu. Tapi kalau terpanaskan dalam masa 20 minit terus masukkan kek, ada efek tak pada kek kita? Sebab tu you all kena pastikan sebelum you all bakar ataupun sebelum you all masa beli tu, pastikan you all kena tahu berapa minit dia panas oven tu. Berapa minit dia panas. Berapa minit. Kalau terlampau lama sangat, nanti efek kepada kita punya adunan kek kita. Bila kita tahu dah, oh kek ni 15 minit. Okay, so aku ni jenis slow buat. So kita kena buat dulu cangkeran, sedia dah bahan-bahan kita nak putar. So baru kita on kita punya switch tu. Sebab dia 15 minit. Okay lah. Sedang molek kata, ngam-ngam dengan apa yang kita buat tu, kita masukkan dalam oven. Tahu tak? Kalau jenis cepat tak apa. Kalau macam saya akan buat dulu baru saya buka. Sebab oven saya cepat panas. Ataupun buka terus buat, tak apa. Kalau you all tahu, okay, kalau macam setengah je, you all kena kurangkanlah suhu sikit. Kurangkan suhu sikit. Gitu. Sebab takut nanti dia terlampau lama sangat, takut efek lah. Kalau macam akak masa 20 minit terus masukkan, akak try buat. Tapi akak adjust sikit masa suhu tu. Adjust sikit je. Adjust sikit suhu tu. Tapi dia lama lah sikit. Tengok jugalah kepada akak punya loyang tu. Biasa standard orang buat loyang saya 7, 8, tahu tak? Kalau kek yang melibatkan butter tu memang lama. Memang lama. Tak diakui, memang lama. Kalau kek yang melibatkan butter ataupun margarin ni, dia memang kena lama sikit masak. Sebab dia berat. Dia lain. Kalau macam kek yang melibatkan adunan kita pakai sponge mix, dia ringan, lepas tu dia cepat masak.
Gitu. Berkongsi ilmu yang bermanfaat. Semoga sentiasa berkati Allah SWT. Amin. InsyaAllah. Kalau nak buat cairkan majlis dulu pun boleh kan, Noris? Cairkan majlis. Nak buat apa tu? Nak buat apa tu? Terima kasih ilmunya. Semoga dimurahkan lagi rezeki. Lidah buaya ke lidah kucing? Lidah belakang. Lidah buaya ke lidah kucing? Nak buat ke dia? Lidah buaya ke lidah kucing? Dia banyak. Kalau macam Kelantan ni, lidah buaya lah lain. Lidah kucing lah ke mana? Lain. Okey. Noris ni orang mana, asal dari mana? Saya duduk di Kelantan. Tapi hari ni saya duduk di Kuala Lumpur. So kena bercakap luar lah. Hari ni tak makan budu. Tak makan. Kena balik Kelantan baru makan. Aduh lah. Noris, kalau kita makan kek kadang-kadang rasa pahit. Kenapa ya? Itu mungkin banyak sangat baking powder tu. Baking powder dengan sodium bikarbonat, dia akan jadi pahit lah. Banyak sangat baking powder. Jangan letak banyak sangat baking powder. Maksudnya kalau you buat macam contohlah, dia kata okey 1 sudu kan baking powder. You jangan melimpah banyak sangat baking powder 1 sudu tu. Letak 1 sudu tapi dengan kadar yang 1 sudu yang separuh daripada tu. Baking powder. Promo Merdeka masih ada lagi ke? Masih lagi. Ada lagi. Untuk detail boleh WhatsApp tim saya deh. Majlis pelangi dengan butter nori campur berapa banyak yang nisbah dia. Yang ni akak kena belajar lah. Memang kena belajar. Tengok balik saya punya live sebelum ni. Dia tak boleh kata dia tak sama. Dia tak sama. Dia tak sama. Biasa dalam kena kena letak margarin lebih banyak daripada butter. 2 mungkin dalam lebih kurang 2 nisbah 1 lah. Kalau contohlah 200 kan, 200 gram dalam lebih kurang 120 gitulah. 120 margarin, 80 gram butter. Lebih kurang gitulah. Ataupun 70, lepas tu balance yang lain 70 gram butter, yang lebih tu 130 margarin. Noris nanti share dengan kami semua fungsi full cream, whipping, dairy, non-dairy. Soalan pula. Dia tak ada banyak-banyak. Dia kata nak mabuk kata apa ni. Akak dah join tapi tak reply pun. Sabar kak. Tak apa. Nanti saya reply. Sat bimbang. Nori kedai kat mana? Kedai? Saya kedai Melata. Tak ada lah, saya tak ada kedai kak. Saya tak ada kedai. Saya bermulanya saya adalah dalam bidang bisnes ni dengan menjaja. Saya tak ada kedai. Saya direct to customer, B2C. Saya direct B2C lah. So memang saya tak ada kedai sebab modal untuk nak buat kedai pun agak besar. So saya tak ada pelaburan tu. Saya tak ambil risiko untuk buat pinjaman, tak ada. Saya bermula apa yang ada di tangan. Itu adalah saya. Saya buat sikit buat. So memang itu saya. So bila kita sikit tu ambil masa lah. Setahun jadilah 5 tahun. Ambil masa. Bila kita buat, kita modal tak banyak. So saya buat apa yang ada di tangan. Itu saya. So saya akan buat sikit demi sikit. Memang saya tak ada kedai lah. Saya hampir nak ada kedai. Saya dah sewa dah sebenarnya. Tapi disebabkan masalah sebelum COVID hari tu. So saya terpaksa cancelkan. Tapi duit tu tak boleh lah. Memang melebur lah duit tu. Tapi biarlah, tak apalah. Dia nak ambil gila lah. So memang saya dah siap dah. Cap apa semua dah.
Kedah saya dah siap dah. Cat, apa semua siap dah. Saya pergi order peti. Untuk kabinet, untuk buat semua saya dah siap semua dah. Tapi disebabkan masalah hari tu sebelum COVID hari tu, so saya terpaksa cancelkan benda tu. Saya buat kat bengkel je. Siap dah ke? Itu ayah? So abang masak nasi lah. Banyak dah kau dia. Assalamualaikum. Saya pun Banun dari Sabah, suka tengok live. Banyak ilmu saya dapat. Alhamdulillah. Terima kasih Nori. Semoga sentiasa dimurahkan rezeki. InsyaAllah. Semoga kita sama-sama dilimpahkan rezeki. Nori baru join. Oh, saya nak terbit dah ni. Saya nak keluar dah ni. Saya nak keluar dah ni. Nak pergi jalan-jalan. Saya nak pergi apa tu? Saya nak pergi jumpa ni anak buah saya yang kembar tu. Saya nak pergi jumpa tim saya. Banyak benda tahu dok. Bila kita jarang-jarang jumpa dengan tim ni hanya melalui WhatsApp. So sebab tu saya setiap bulan saya kena turun KL apa semua. So bila kita berjumpa dengan tim ni lain, face to face dengan telefon ni lain. Ini pilihan saya, jalan saya. So saya kena hadap lah semua ni. Noris nak tanya, kalau lepas kita mixer, you all ada tak? Team you all duduk lain? You all duduk lain? Tahu tak? Saya jenis pelik pada orang. Saya ni jenis pelik pada orang. Saya duduk Kelantan. Saya duduk Kelantan. Team saya duduk sini, duduk Kelang ni. Tahu tak? Dekat Kelang ni. Bukit apa? Bukit Peteri. Ingat tak? Tahu tak? So team saya duduk sini. Kita orang hanya kalau saya akan bagilah skop kerja tu. So tim saya memang dia pandai lah. Dia dah pandai dah pro dah babak tu. So senang lah. KJS saya senang, KJS dia pun senang. Dia tahu dah kerja-kerja dia. So saya duduk kat Kelantan. So saya monitor hanya melalui WhatsApp saja. WhatsApp gitulah. So kita orang memang WhatsApp je lah. Pelik tau dah. Biasa orang buat office ni ada ni ketua ada situ. Saya tak. Itu saya. Saya jenis orang yang pelik sikit. Noris nak tanya, kalau lepas kita mixer semua bahan untuk buat kek, berapa lama boleh duduk luar sebelum masuk oven? Dia tengok juga. Dia tak boleh lama-lama, tak boleh. Kalau melibatkan minyak tak boleh. You all kena buat putar-putar terus masuk dalam oven. Buatnya tak buka oven memang selok lah. Tahu tak? Sebab itulah kita kena tahu cara nak buka tu masa mana, bila nak panaskan oven. Lepas dah siap tu, bila melibatkan minyak, memang you kena masukkan terus dalam oven. Memang kena masukkan terus dalam oven. Tahu? Tidak kek kita merana kek kita tu. Merana sangat. Tahu tak? Berapa hari duduk KL? Saya seminggu. Noris nak tanya. Saya tak apa. Saya kalau duduk KL pun, tim saya bahagian production duduk kat Kelantan. Tak apa. Saya Alhamdulillah lah. Saya tak apa. Kalau duduk KL sini tak apa. Production stay berjalan. Tapi yang biasa-biasa je lah. Sebab tim saya yang production tu dia pandai buat kek. Memang pro buat kek. Apa tu, tim saya yang production tu mak saudara saya, dia tukar jahit, tapi saya olah dia, saya ambil dia untuk masukkan dalam Noris. So dalam tak sampai 1 bulan lah dia dah boleh buat semua. Itu saya ajar. Sebab itulah, sebagaimana saya ajar tim saya, macam itulah saya ajar dalam saya punya grup. Saya nak you all buat pandai macam tim saya. Tim saya tak sampai sebulan semua kek dia pandai belakang. Semua everything cake semua dia dah perfect buat. Tahu tak? Tapi macam nak hiyah-hiyah tu memang kurang lah sikit. Sebab tu lah kalau macam kek-kek yang pelik-pelik tu saya yang handle. Nak tanya, nak buat kek bagus tak guna tepung naik sendiri self racing flour? Sebab akak sebelum ni guna tepung gandum. Saya pun guna tepung gandum kak. Saya pun guna tepung gandum. Tak guna self racing flour. Memang tak
tak pernah gunalah self-recipe flour ni. Saya guna tepung gandum. Saya masukkan sendiri tepung gandum, saya masukkan baking powder, sodium bikarbonat. Memang itu saya olah sendiri. Noris memang kuat semangat. Arak kami pun ada semangat sehebat Noris. You all kalau tak kuat semangat, macam mana you all nak teruskan? Terutama dalam bidang bisnes. Tak boleh. Sebab apa? Sebab alang-alang you all buat sampai jadi. Alang-alang you all buat, berlakunya masalah, memang kena hadap lah. Memang kena hadap. Dan saya berhadap bermacam-macam jenis masalah dah. Bermacam-macam dah. Beribu dah masalah, tahu dah. Saya hadap. Tapi kita kena kuat lah. Kita dah masuk dalam dunia bisnes. So kita kena kuat. Kena banyak benda yang kita kena belajar. Mama banyak benda, tahu tak? Tak kira lah dari segi production, dari segi nak manage account, dari segi nak buat marketing, finance. So benda tu sangat memainkan peranan dalam kita punya bisnes. Tak kira lah bisnes tu bisnes kecil ke, bisnes besar ke, itu sangat memainkan peranan. Kita kena jaga kita punya team kita, supaya team kita tu suka bekerja dalam kita punya company. Itu kita kena belajar lah macam mana kita nak buat. Kita kena belajar. Bukan kata, oi, bulan ni orang lain, bulan depan orang lain pula. Tak boleh lah gitu. Kita kena jaga kita punya team kita. Supaya team kita ni suka bekerja, suka dia happy. Kalau guna self-recipe flour, tak perlu baking soda dan bikarbonat ke? Tak perlu. Tak perlu dah. Sebab dia dah ada dah self-recipe flour tu. Kalau you all nak selamat, you kena guna tepung gandum biasa je. Tepung gandum biasa, lepas tu masuk baking powder. Ada juga certain kek tak perlu pun masuk sodium bikarbonat. Ada juga. Ada certain kek tak masuk baking powder pun ada. Macam kek yang melibatkan kuning telur dengan putih telur, tak masuk pun baking powder dengan sodium bikarbonat. Kebanyakan kalau kek yang melibatkan putih telur dan kuning telur, ada masukkan sikit cream of tartar. Tu je. Masuk cream of tartar sikit yang masuk. Akan nak tanya tepung gandum cap apa buat kek jadi elok? Semua kek mula belakang. Kek semua belakang. Cuma beza dia brand je. Brand. Kalau akak beli brand yang kualiti, yang mahal, harga dia walhal RM3, RM4 sekalipun. Tapi kalau tak pandai nak buat permulaan, cara nak buat, tak tahu nak penyediaan bahan-bahan nak buat kek tu, tak jadi juga. Belilah mahal sekali mana pun brand. Kata, kek ni pakai bahan-bahan yang premium. Buatlah ke mana pun, kalau tak tahu step permulaan ni, tak jadi premium lah. Kalau nak masuk kelas tu, kena start kelas mana dulu. Better kalau saya recommendkan you all masuk yang ekonomi dululah, permulaan dulu. Sebab takut you all tak boleh nak handle, tahu tak? Sebabnya kalau yang baru nak belajar, you all masuk yang basic dulu. Sebab basic tu permulaan macam mana saya bermulanya saya buat bisnes dalam bidang bakery ni. Saya bermula dengan kek coklat moist. So saya akan bermula dengan ekonomi dulu. Kalau macam premium dengan expert tu, dia dah high level dah. Takut you all tak boleh nak kata nak hadap benda tu. Tak boleh nak serasi molek dengan tu, tahu tak? So you all better ambil yang basic dulu. Takut tak boleh nak ni lah. Sebab kalau lagi expert Zoom dengan saya, live dengan saya. So benda ni yang orang yang dah bersedia dah untuk di conduct, untuk belajar dengan saya macam mana cara nak buat marketing, macam mana cara nak tarik pelanggan, macam mana cara nak supaya you all punya business you all tak sendu. You all sentiasa ada customer you all. Macam mana nak buat, tahu tak? Tetapi dengan syarat trust the process dan dengan izin dia juga. You all buat dengan izin dia juga. Bukan kata you all masuk terus berjaya, you all masuk terus ada customer. No. Kalau you all masuk kelas saya pun, tapi kalau you all tak usaha nak dapatkan benda tu, memang tak jadi juga. You all nak kena masuk, mendengar apa yang saya bagi tahu, dan you all buat benda tu, insya-Allah dengan izin dia, you all akan dapatlah impact dia tu. At least kalau you all belajar benda tu, dia impact dia tu
antara kata 6 bulan hingga 12 bulan. Dia ambil masa lah. Dia bukan kata semain sebulan dua, tak ada. Dia 6 bulan hingga 12 bulan. Sebagaimana saya buat bisnes online ni, saya ambil masa 1 tahun kot untuk nak capai setakat ni saya dah ada follower saya 80,000. So macam mana saya dapatkan follower saya? Itu yang saya ajar dekat you all. Bukan main senang cika-cika gitu, no. Saya pun melalui proses-proses dia menguji kesabaran, tahu tak? Sangat-sangat menguji kesabaran. Noris, Mami kalau tak letak air tanpa gantikan dengan susu segar boleh tak? Saya bagi tahu dah, jangan derhaka pada resepi. Jangan derhaka pada resepi. Kalau you all nak letak susu segar ko, it's up to you lah. Itu you all punya pasal. Kalau rasa tak jadi tu, you all jangan nak salahkan saya. Sebab saya bagi tahu dah banyak kali, jangan derhaka pada resepi. Nak mana-mana letak susu segar tu buat apa? Air ambil air pahit je pun. Tahu tak? Saya ajar step yang sangat senang, sangat mudah. Kalau you all tak boleh nak ikut tu, saya pun tak boleh nak kata apa lah. Tak boleh nak kata apa. Saya ajar senang je, tahu tak? Saya ajar sangat senang. Kalau you all tak boleh nak hadap benda tu, you all terlampau kena manja apa semua. Itu bukan saya. Kalau you all tak boleh nak tahan maki, tak boleh nak kena tahan marah, jangan masuk. Saya nasihatkan jangan masuk kelas saya, sebab kelas saya memang saya push you all. Memang saya ajar you all supaya you all belajar daripada kesilapan. Sebab dengan kesilapan lah kita akan belajar untuk improve, untuk nak buat lagi baik, lagi sempurna. Tahu tak? Sebab daripada kesilapan. Sebab kalau kita di zone yang selesa, kita rasa macam kita tak perlu nak buat apa-apa. Kita rasa selamat, kita rasa macam selesa je aku hidup lagu ni. Tapi kalau kita ni rasa macam kita tak selesa, apa saja benda buat salah ni. So kita rela dipandu, rela diajar. Tahu tak? So you all kena hadap lah benda tu. Kena hadap. Okay. So lah, saya rasa setakat tu untuk pagi ni. Semoga apa yang saya share bermanfaat dekat you all di hari Jumaat yang penuh barakah ni, penghulu segala hari. So you all share je dekat orang lain juga. Semoga kata ilmu yang saya share ni free je saya share ni. Semoga bermanfaat lah untuk semua orang. Okey lah, terima kasih yang mana tengok saya punya live, yang like, yang komen, terima kasih banyak-banyak. Yang baik, yang sempurna itu of course lah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk, yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya. InsyaAllah saya akan improve dia ke arah yang lebih baik. Yang mana yang join saya punya PJJ, nanti tim saya akan reply WhatsApp you all. You all jangan bimbang. Sak bimbang. Tim saya akan reply. Cepat dengan lambat je. Kalau you all rasa lambat, you all kena reply. Bagi tahu. Saya ikut tim bagi tahulah. Kenapa saya punya WhatsApp nanti dah naik atas lagi komen you all tu. Faham? Kalau you all duduk senyap gitu, WhatsApp you all duduk bawah. Faham tak? So you all nak, you all punya WhatsApp you all naik atas, you all komen lagi. Kalau tim saya tak reply, you all komen lagi, WhatsApp lagi, reply lagi, WhatsApp tim saya tu, WhatsApp tu, komen. Nanti komen tu akan naik atas. Okay. So okay lah, nanti kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye.